Okey, kita sambung ya. Baik. So itu tadi ya, kesan kos purata yang lebih rendah yang menyebabkan firma boleh mengeluarkan pada harga kos purata yang lebih rendah dan membolehkan firma menjual pada harga yang lebih rendah. Ya. Bila menjual pada harga yang lebih rendah, dia akan memberi kebaikan dari segi dua aspek, iaitu kebaikan kepada masyarakat. Ya, bila harga yang rendah, kebajikan masyarakat akan tinggilah. Masyarakat dapat menikmati lebih banyak barang kerana harga yang lebih murah. Yang kedua, bila harga murah, firma itu sendiri juga boleh bersaing dengan firma-firma lain dari segi harga. Ya, bila kuantiti ataupun kualiti barang antara firma tersebut dengan firma lain, kualitinya tidak berbeza banyak, okey, tidak berbeza banyak, maka orang pengguna lebih suka kepada harga yang lebih murah jika kualiti itu tidak berbeza dengan ketara ya. Okey. Ini adalah kebaikan ataupun faedah yang ketiga dari segi perdagangan antarabangsa, ialah kebaikan dari segi pengkhususan ya. Kebaikan dari segi pengkhususan, iaitu oleh kerana faktor pengeluaran terhad ya. Setiap negara harus mengkhusus dalam pengeluaran yang memberi faedah mutlak dan faedah berbanding. Yang ini kita akan lihat nanti. Ya, faedah mutlak itu apa dan faedah berbanding itu apa. Okey. Setiap negara ataupun mana-mana negara pun, kita sudah belajar bahawa faktor pengeluaran itu adalah terhad dari segi penawarannya, dari segi availability-nya adalah terhad. Okey. So, kita sebagai sebuah negara ataupun sebuah ekonomi yang mempunyai faktor pengeluaran yang terhad, perlu menggunakan faktor-faktor itu secara cekap. Okey, secara cekap. Ini bermakna pengeluaran beroperasi dengan lebih cekap dan lebih cekap jika kita mengeluarkan barang ataupun kalau ekonomi itu melakukan pengkhususan. So kita boleh ringkaskan di sini bahawa pengkhususan akan meningkatkan kecekapan pengeluaran sesebuah ekonomi ataupun sesebuah negara. Okey. Pengkhususan ini sebenarnya telah wujud dalam kehidupan kita seharian. Memang telah wujud ya. Saya sebut dah tadi. Cuma kalau dalam konteks yang lebih luas ya, pengkhususan ini kalau dalam konteks yang lebih luas, pengkhususan ini kita dalam topik yang kita belajar ini, kita fokus kepada sesebuah negara. Contoh, negara Malaysia mengkhusus dalam pengeluaran barang apa. Negara Jepun mengkhusus dalam pengeluaran apa. Kita fokus terus kepada sesebuah negara. Kalau contoh yang lebih kecil, kan, kita ambil contoh di sesebuah kilang misalnya. Pengeluaran kereta tadi saya bagi contoh, kan, pengkhususan membina ataupun membuat pintu kereta, kan. So pekerja-pekerja yang berada dalam bahagian membuat pintu kereta itu, dia akan mengkhusus dalam pengeluaran pintu kereta. So dia akan mengkhusus, dan maka lama kelamaan kemahiran mereka akan meningkat sebab mereka sentiasa membuat dalam bahagian mereka itu, iaitu membuat pintu kereta, kan. So segala kekurangan akan sentiasa diperbaiki. Itu dalam contoh yang lebih kecil. Dan kalau contoh yang lebih luas, negara kita mengkhusus dalam pengeluaran barang pertanian misalnya. So kita lama-lama kita fokus dalam pengeluaran barang pertanian, makin lama kita akan menjadi lebih mahir dalam pengeluaran barang pertanian, yang menyebabkan kos pengeluaran kita akan makin rendah dengan mengeluarkan pada kuantiti yang lebih banyak, kan? Ya. So di samping yang terakhir sekali di sini ialah di samping menikmati ekonomi bidangan dan mengurangkan kos purata yang barang yang dikeluarkan. Sebab apa? Sebab bila kita menikmati ekonomi bidangan, kita mengeluarkan barang dengan banyak, kan? Mengeluarkan barang yang banyak dengan penggunaan buruh yang cekap. So kos purata akan menjadi lebih rendah, ya. Ya. Dan faedah yang keempat ataupun faedah yang terakhir sekali ialah perpindahan dari segi teknologi lah. Kita mendapat faedah dari segi penggunaan teknologi, ya. Bahan-bahan mentah dari negara membangun digunakan dengan cara lebih baik oleh negara perindustrian. Negara industri itu dia mengimport barang-barang mentah daripada negara membangun. Ini disebabkan negara membangun mempunyai batasan modal dan teknologi.
Tetapi dengan adanya perdagangan antarabangsa, negara membangun, boleh membina sendiri industri mereka dengan mengimport. So import itu sebenarnya perdagangan antarabangsa lah. Okey. Import itu sebenarnya perdagangan antarabangsa dengan mengimport barang modal dan teknologi dari negara maju. Okey. Maka mereka boleh mengeluarkan sendiri ataupun memproses sendiri bahan mentah yang mereka keluarkan di negara mereka kan. Contohnya tayar kereta kan. Kita mengeluarkan getah di ladang-ladang getah. Dan sebelum ini kita ekspor ke luar negara sebab kita tak boleh nak proses getah itu menjadi tayar kereta. Tapi oleh kerana adanya perdagangan antarabangsa, kita boleh mengimport teknologi membuat tayar kereta dari luar negara untuk kita buat sendiri tayar berdasarkan bahan mentah yang kita keluarkan sendiri. Ini akan lebih menjimatkan kos. Dan kita boleh mengeksport pula tayar kereta itu ke luar negara. So ini adalah keuntungan ataupun faedah daripada perdagangan antarabangsa lah. Okey, alright. So ini adalah beberapa pendapat ahli ekonomi berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Okey, kalau kita tengok di sini negara yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan pada kelok kemungkinan. Kelok kemungkinan ni kita dah belajar dalam bab 1 bab 1 penggal pertama dulu. Kalau kamu masih ingat, sekarang kita akan guna kembali ilmu kelok kemungkinan pengeluaran kita itu kelok kemungkinan pengeluaran tetapi mencapai penggunaan di luar KKP. Kalau mencapai penggunaan di luar KKP, ingat balik, kalau di luar KKP itu apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya dia mampu mengeluarkan di luar KKP, di sepanjang KKP itu adalah kelok yang kita titik pengeluaran yang kita mampu keluarkan secara maksimum. Tetapi dengan perdagangan antarabangsa, kita boleh mencapai titik pengeluaran yang berada di luar KKP. So kita akan lihat nanti dengan menggunakan gambar rajah lah. Dengan menggunakan gambar rajah. Yang kedua, oleh itu negara berkenaan mencapai tingkat kebajikan yang lebih tinggi daripada negara lain yang tidak melakukan perdagangan antarabangsa. So yang ketiga, pendapat ahli ekonomi ini ialah setiap negara digalakkan menjalankan perdagangan antarabangsa secara bebas antara satu sama lain, iaitu pertukaran barang tanpa sekatan dan akan membuahkan keuntungan untuk semua pihak. Akan membuahkan keuntungan untuk semua pihak. So, macam mana kita nak menghitung keuntungan ataupun faedah daripada perdagangan antarabangsa ini? Kita akan guna nanti teori faedah mutlak dan teori faedah berbanding. So teori itu kita akan bertemu pada video yang akan datang lah. Terima kasih. Itu saja. Jumpa lagi.